Tak pernah mimpi minyak RM1.25 lebih murah daripada air mineral dalam botol. Tapi tak boleh pergi mana-mana. Nak tunggu 24 jam ni. Aku ni positif ke tak positif? Itulah antara kenang-kenangan bagaimana kita melihat pada waktu itu susahnya kehidupan. Berkaitan dengan Okey, kenangan kenangan ni pun menarik juga ni. Semasa tempoh PKP kita ada juga dalam tempoh keresahan tu, kepayahan, ada banyak kenangan-kenangan yang orang kata melucukan. Pada waktu tu saya mentafsirkan pada rakan-rakan kita ni dah macam kena kiamat kecil. Pada diri saya yang bersama sekali bukan lucu, tapi satu kenangan yang orang kata tak dapat dilupakan apabila saya sendiri dikenakan dibuat ujian saringan COVID, kan. Jadi semua ahli majlis mesyuarat, kan, frontliner semuanya dikena wajib buat saringan COVID. Satu saringan tu kalau tak pernah kena tu baik jangan buat. Cocok sampai kat sini ni, nak keluar air mata, confirm menangis, orang kata confirm keluar air mata, kan. Itu adalah saringan yang paling tepat melalui hidung. Tekak pun boleh, tapi tekak kadang orang minum dan sebagainya, dia lebih baik adalah di sini, kan. Okey, bila kita buat saringan, okey, apa yang orang kata yang mendebarkan? Nak tunggu 24 jam ni. Ini positif ke tak positif ni? Aku ni positif ke tak positif ni? Kalau positif, Allah Akbar, semua staf kena, kan. Semua keluarga mereka kena buat saringan, kena kuarantin. Saya sendiri, anak, keluarga, semua akan kena kuarantin, kan, macam-macam. Kalau positif pula masuk hospital, bukan kata melawat, bukan kata menjaga, melawat pun tak boleh. Itu risau. Jadi benda ni kita pula penggerak utama di peringkat 2, di peringkat negeri. Jadi kita akan banyak masalah akan timbul, kan. Itu sebab kita orang kata risau, takut pun ada. Janganlah positif, kan. Waktu berdoa tak berhenti-henti Doa tak berhenti-henti. Nak tunggu keluar result tu, kan. Jadi alhamdulillah bila keluar result tu, syukur alhamdulillah negatif, kan. Syukur alhamdulillah, kan. Lepas tu saya juga kenangan lain yang orang kata tak boleh lupakan. Terpaksa setiap kali lawatan kerja ke tempat-tempat yang kritikal. Setiap hari memang kritikal. Balik kat rumah tak boleh masuk dalam rumah, kena mandi dekat luar dulu, kan, mandi paip dekat luar, macam kita balik daripada kebun, daripada sawah, kan. Mandi kat luar, baju pun tanggal kat luar, terus masukkan dalam mesin basuh. Tak boleh, sebab tak boleh masuk terus kat rumah. Kita kena patuh, kan, patuh aturan tu. Takut keluarga kita pula yang kena. Tu juga antara kenang-kenang yang lucu lah, terpaksa mandi di luar, kan. Selain daripada tu, kita pergi satu Melaka, pergi kerja, pergi Alur Gajah, pergi Jasin. Akhirnya makan dekat mana, minum kat mana, kat rumah. Sebab kedai tak ada. Kedai tak ada, nak ngetai tak ada, nak makan tengah hari tak ada, kan. Kalau haus sangat, pergilah stesen minyak masih buka, bolehlah beli air, kan. Selebih nak makan tak boleh. Kang balik rumah pukul 5, pukul 6 baru dapat makan. Jadi itulah antara kenang-kenangan bagaimana kita melihat pada waktu itu susahnya kehidupan bila semua kedai-kedai tutup, kan. Susah, memang susah. Lepas tu antara juga kita bila nak berbincang, nak kena bincang ni, banyak perkara kita nak buat, kita kena bincang. Dekat Japrun okey, tak masalah. Japrun dibenarkan sebagai orang kata petugas barisan hadapan boleh bincang. Yang dekat kampung-kampung ni macam mana, kan? Nak berbincang kat ni, kan. Nak bincang terpaksa menyorok-nyorok, nak bincang nyorok-nyorok bawah kelapa sawit, nak bincang ni, nak bincang nak bantu rakyat ni, terpaksa nyorok, kan. Satu takut poli nampak kita, kena tangkap. Satu takut orang pun nampak kita, kan. Jadi kita berbincang secara nyorok-nyorok. Lepas tu isu lagi macam rambut pula, tak boleh nak gunting rambut, kedai gunting pun tak ada. Ni siapa nak potong rambut ni, kan? Siapa nak potong rambut ni? Terpaksa potong sendiri, terpaksa suruh orang rumah potong, atau anak yang boleh potong sikit-sikit, bolehlah, janji nampak kemas sikit, kan. Itu antara kenang-kenangan dia lah pada waktu itu. Dan kenangan yang paling manis juga, semua orang rasa pada waktu itu adalah harga minyak. Harga minyak turun RM1.25. Tak pernah mimpi minyak RM1.25 lebih murah daripada air mineral dalam botol, kan. Cukup murah, kan. Biasa isi RM50 setengah tangki, isi RM50 hampir penuh tangki. Tapi nak gimana? Tak boleh pergi mana-mana. Jadi nikmat tu kita tak boleh nak nikmati, kita boleh tengok aje. Isi satu kali
tinggal ni kita kan. Itu juga antara kenang-kenangan yang lucu dan manis daripada semua orang. Dan juga bagaimana penyebaran berita-berita palsu pula. Satu masalah lagi kan, berita palsu, macam-macam berita palsu yang ada. Orang kata berita tu pun pelik juga, pada saya lucu juga. Pasar burung keluar dalam video kan, ditutup kerana ada kes pandemik. Gambar diambil waktu siang. Memanglah siang hari pasar burung tutup. Kan? Pasar burung ni pagi je, 5 pagi, 3 pagi. Kalau dah siang, dah tengah hari, memanglah tutup. Kan? Itu juga penyumbang-penyumbang kepada masalah sebenarnya betul bakso. Sana ada Covid, sini ada Covid. Dia kata kan, Bukit Ramai ada 2 orang kena, Jasin ada 3 orang kena, macam-macam. Jasin ditutup, Roblox disekat, macam-macam lah. Kan? Itu sebenarnya waktu itu memang orang kata membuat rakyat menjadi panik kan. Tapi bila kita kenang balik, itu adalah antara cerita-cerita yang lucu sewaktu kes Covid lah. Dan yang paling glamour kita dengar pula adalah cerita pula viralnya voice suara daripada Dak Sena, Dak Ayu, Dak Sapik kat Melaka, macam-macam kena kurin kan, bukan kurentin, kan, kurin meletup-meletup pada waktu. Dan pada waktu tu kita tengok juga bahawasanya rakyat memang betul-betul tak ada kerja lain. Saya ingat dia kerja dia main WhatsApp je. Itu yang keluar berita macam-macam tu kan. Main WhatsApp, tak boleh buat apa kat rumah, main WhatsApp je ke sana sini kan. Lepas tu saya pula menghadapi masalah juga sebenarnya pada waktu itu. Bagaimana telefon tak berhenti-berhenti, WhatsApp tak berhenti, bertanya macam-macam pertanyaan. Ada yang relevan, ada yang tak relevan, tapi semuanya kena jawab lah. Kadang-kadang nak hadap telefon tu pun sampai lebih 1 jam nak jawab persoalan-persoalan satu-satu. Dan juga saya tak berhenti-henti sebenarnya memberi maklumat setiap hari kepada melalui media sosial, melalui saya punya Facebook, melalui IG dan juga melalui page saya. Alhamdulillah Facebook saya juga mendapat like yang cukup banyak kan. Contohnya page saya terbaru tentang Covid ni sehingga 40,000, 43,000 orang yang view. Tapi itu sebenarnya memberi maklumat kepada orang ramai kan. Page saya tu menjadi perhatian. Kalau lambat sikit pun orang dah call. Ni bila nak keluar data ni, kadang orang tak faham tu, tak faham. Ni kat mana ni? Saya boleh sebut mungkin contoh satu kes di Mukim Bukit Rambai. Orang tanya lagi, Bukit Rambai ni kampung apa? Taman apa? Dia nak tahu lagi. Aku cakap taman apa, dia nak tahu nombor rumah berapa pula kan. Sebenarnya tak boleh. Itu adalah kerahsiaan pesakit. Kita tak boleh dedahkan. Itu adalah SOP daripada Kementerian Kesihatan. Sama sekali tak boleh dedah. Salah. Kalau kita dedahkan, kita salah. Kecuali pesakit itu sendiri yang mendedahkan identiti itu. Kita tak boleh. Kita cukup sekadar memberitahu Mukim supaya rakyat jaga-jaga. Tak perlu nak tanya sampai ke peringkat kampung apa, taman apa. Lepas tu nak tanya laki ke, perempuan ke. Tak perlulah sampai ke peringkat itu. Itu saranan. Sebab baiknya kita pada waktu itu juga urusan dari segi pemakluman ni kita betul-betul satu lain. Tak ada semua orang bercakap. Betul-betul daripada DG ataupun menteri. Hari-hari DG akan buat statement, daripada menteri setiap hari pun akan buat, Menteri Kanan akan buat statement. Itu satu lain. Dan saya selaku Exco pun patuh dengan SOP itu. Saya tak akan keluarkan apa juga berita, apa juga arahan sebelum mereka keluarkan. Walaupun saya tahu awal. Kan biasanya kita akan keluarkan data tu dalam pukul 5 petang. Selepas itu baru saya akan keluarkan. Walaupun saya tahu pukul 3 petang, saya tak akan keluarkan. Orang tanya saya pun saya tak akan jawab. Kan? Kita ikut betul-betul urutan, aturan dan juga SOP serta KPI pemakluman siaran media tu kita ikut. Alhamdulillah sampai ni hari kita tengok cantik je kan. Tersusun cantik, menteri bercakap pun cantik, DG bercakap pun cantik kan. Soalan dijawab dengan jelas dan terang. Kan? Kesannya kita tahu sekarang peringkat nasional pun dah semalam tinggal 77 orang. 77 orang ni sebenarnya kalau peringkat nasional tu adalah satu jumlah yang sedikit sebenarnya, sedikit Peringkat Melaka pun kita tahu dah sampai peringkat kosong. Satu lagi kes-kes yang lucu kalau tanya ni, macam mana bapak-bapak ni terpaksa jadi imam dekat rumah kan, terpaksa belajar ayat-ayat. Kalau tu dulu ayat pendek, asyik ayat tu je nak ulang-ulang kan. Belajar ayat-ayat lain masa yang ada kan. Sembahyang raya pun kena buat dekat rumah. Jadi imam dia baca khutbah. Itu sebenarnya kenang-kenangan tu. Kenang-kenangan. Dan kita melihat bagaimana orang dalam keresahan 10 minggu tak dapat solat Jumaat. Resah kan? Resah.
hari minggu ke-11 tu dapat solat Jumaat tu, terpilih tu macam terpilih masuk surga kan. Terpilih nak masuk nama 40 orang tu macam masuk surga kemen orang-orang kampung ni kan. Alhamdulillah kan, dapat juga solat Jumaat kan. Itu antara kenang-kenangan dia lah yang boleh jadikan panduan semua kan. Jadi kita tak mahulah walaupun kenangan tu ada manis ada pahit, kita tak mahulah kenangan tu berulang kembali. Kita tak mahu. Supaya kita stay kepada sekarang ni, kita amalkan terus SOP, kita ni sebenarnya ke arah budaya norma baru.